You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there with love. What would my life mean? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. For you I You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika
of despair, I called on you. You were there without you. What would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika Nabika Mustafa. You came to me in a time of despair, I called on you. You were there without you. What would my life be? To not know
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim? Sihat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Jadi bagaimana kita pada hari ini sudah bersedia untuk mengikuti sambungan kepada perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Saya harap semuanya sudah bersedia dengan kitab masing-masing. Kita pun dah mula lambat ni, lewat sikit kan hari ni. So harapnya semua sudah bersedia dengan kitab masing-masing kan. Kita dah siapkan buku nota untuk kita menyalin setiap intipati daripada perbincangan kita pada hari ini. Okey, baik muslimah. Hari ini perbincangan kita ialah berkenaan dengan satu lagi topik yang dimuatkan bagi menyambung perbincangan berkenaan dengan ekspedisi menumpaskan gerakan murtad yang berada pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an. Okay, jadi hari ini kita akan masuk pada satu lagi perbincangan yang baru. Dalam perbincangan ini kita lihat di situ kita akan masuk pada muka surat 134. Okay, muka surat 134 pada kisah murtad penduduk Bahrain. Ya, kisah murtad penduduk Bahrain. Jadi bila saya melihat kepada topik kita hari ini, kalau kita rujuk kepada perbincangan-perbincangan yang lepas, kita dapati panglima tentera yang diutuskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ialah Khalid ibn Al-Walid. Jadi saya dapati gerakan ataupun misi yang dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid sudah selesai. Ya, sudah selesai apabila beliau berjaya dalam sebuah misi menumpaskan siapa perbincangan kita minggu lepas, Musailamah al-Kadzdzab. Jadi dah habis dah Khalid ibn Al-Walid dengan ekspedisi menentang ataupun menumpaskan golongan murtad. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada seorang panglima perang yang lain yang diutuskan ataupun yang dihantar oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk menyelesaikan masalah yang berada di Bahrain. Jadi di sini muslimah, kalau kita lihat pada muka surat 134 berkenaan dengan kisah penduduk Bahrain, kita dapati mereka sudah masuk Islam ataupun memeluk agama Islam sejak zaman Nabi SAW lagi, melalui seorang sahabat bernama Al-Ala Al-Hadrami. Itu yang disebutkan dalam kitab kita. Okay, diceritakan kepada kita bahawa kisah tentang bermula keislaman mereka itu ialah ketika Rasulullah SAW mengutuskan siapa? Al-Ala Al-Hadrami ke Bahrain, itu ke sebuah kerajaan Bahrain yang ketika itu dirajai oleh Al-Munzir bin Sawa Al-Abadi. Jadi ada seorang raja bernama Al-Munzir bin Sawa Al-Abadi, ya, beliau menerima delegasi daripada Al-Ala Al-Hadrami dan di situ beliau pun tertarik dengan agama Islam, lalu memeluk agama Islam dan kita dapati menerapkan agama ini kepada rakyatnya. Yang mana disebutkan beliau kemudian menerapkan Islam dan keadilan terhadap rakyatnya. Jadi agama Islam menjadi sebuah agama yang dianuti oleh majoriti ataupun keseluruhan penduduk Bahrain ketika Raja Munzir bin Sawa Al-Abdi hidup. Namun kita lihat begini ya muslimah, di dalam kisah berkenaan dengan Raja Bahrain ni yang bernama Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi, setelah beliau wafat, yang mana kewafatan beliau kita lihat dalam kisah ini merupakan jarak-jarak antara beliau
dan juga Nabi SAW wafat tidak begitu jauh. Dan ketika itu penduduk Bahrain mereka murtad setelah mereka dapati Nabi SAW wafat dan raja mereka iaitu Raja Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi juga wafat. Jadi bagi mereka tidak ada satu kepentingan dan keperluan untuk mereka kekal menganut agama Islam. Namun menariknya sebelum kewafatan Raja Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi Muslimah, kita lihat di sini ada satu kisah yang mana beliau jatuh sakit. Kalau rujuk pada muka surat 134, di situ disebutkan kepada kita begini. Al-Munzir ketika beliau sakit, beliau sempat dikunjungi oleh Amr bin al-As. Jadi seorang sahabat Nabi bernama Amr bin al-As sempat mengunjungi beliau ketika beliau berada dalam keadaan yang sakit. Jadi beliau bertanya kepada Amr, beliau bertanya kepada Amr bin al-As dengan persoalan yang begini. Ditanya, wahai Amr, apakah Rasulullah SAW membolehkan seseorang yang sakit berwasiat dari sebahagian hartanya? Jadi apa jawab Amr ketika ditanya oleh Raja Munzir itu tadi? Beliau pun jawab begini, ya, sepertiga darinya. Jadi sepertiga daripada harta boleh diwasiatkan. Kemudian Al-Munzir bertanya lagi kepada Amr bin al-As, apa yang aku perlu perbuat dengan sepertiga? Sepertiga harta tu nak buat apa? Yang dia nak wasiatkan itu. Jadi Amr bin al-As pun menjawab pertanyaan Raja Al-Munzir di sini. Apa katanya? Apa yang engkau, jika engkau mahu, boleh engkau sedekahkan kepada kaum keluargamu. Ya, sepertiga daripada harta yang dia nak wasiatkan itu, dia boleh sedekahkan kepada kaum kerabat, maknanya ahli keluarga. Dan jika engkau mahu, boleh juga engkau sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Dan jika engkau mahu, engkau boleh wakafkan juga sepertiga daripada harta yang ingin engkau wasiatkan itu tadi. Jadi, apa jawab Raja Al-Munzir ketika beliau mendengar respon daripada Amr bin al-As itu tadi? So, di sini kita lihatnya, teksnya disebut begini. Maka Al-Munzir pun berkata, aku tidak suka jika hartaku dijadikan seperti bahira, saibah, wasilah mahupun ham. So ada 4 istilah di sini. Okay? Tetapi akan aku sedekahkan sahaja hartaku itu. Akhirnya dia melaksanakan niatnya itu dan kemudian wafat. Kewafatan beliau dalam keadaan yang sedemikian menjadi satu perkara yang dikagumi oleh Amr bin al-As radhiyallahu an. So kalau nak tahu berkenaan dengan apa itu bahira, saibah, wasilah dan juga ham, boleh rujuk pada nota kaki kita di bawah kan. Di situ ada nota kaki kita yang pertama yang mana disebutkan berkenaan dengan surah Al-Maidah ayat 103. Yang penting di sini boleh saya sebutkan ialah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan bahira, saibah, wasilah dan juga ham. Ia merupakan binatang ternak yang mana dijadikan, yang mana diketepikan untuk disembahkan kepada berhala. Tapi ada perbezaan antara keempat-empat istilah itu. Sebab itu saya suruh rujuk surah Al-Maidah ayat 103, cuba lihat kepada terjemahannya dan juga cuba lihat kepada pentafsiran yang telah dihuraikan oleh para ulama berkenaan dengan keempat-empat binatang ternak yang diketepikan untuk dijadikan sembahan kepada berhala. Ada perbezaan antara keempat-empatnya. Jadi buatlah homework sedikit ya muslimah, buka Al-Quran, lihat surah Al-Maidah ayat 103, kemudian rujuk apa perbezaan antara bahira, saibah, wasilah dan juga ham. Ada disebutkan dalam kitab tafsir dan juga kitab terjemahan. Kitab terjemahan ada disebutkan berkenaan dengan perbezaan antara keempat-empat binatang ternak yang diketepikan untuk dijadikan sembahan kepada berhala. Jadi, Raja Al-Munzir, beliau tidak mahu. Mungkin ada kaum kerabatnya kelak yang akan melakukan hal yang sedemikian. Jadi, apa yang beliau buat? Maka beliau
sedekahkan saja harta yang ada itu, sepertiga daripadanya. Baik. So, di sini kita lihat ya muslimah, setelah beliau wafat, yang mana masa kewafatannya begitu dekat dengan Nabi SAW, penduduk Bahrain kemudian mengangkat seorang raja yang baru. Raja baru ini juga namanya Al-Munzir. Jadi jangan confuse ya. Al-Munzir yang pertama ni dan juga Al-Munzir yang kedua. Mereka mengangkat seorang raja baru bernama Al-Munzir ibn An-Nu'man. Kalau kita lihat di dalam buku kita di sini ya, kitab kita, disebutkan bahawa dilantik ataupun diangkat seorang raja bernama Al-Munzir ibn An-Nu'man bin Al-Munzir juga. Al-Munzir ibn An-Nu'man ibn Al-Munzir sebagai raja mereka. Masih lagi ya muslimah pada muka surat 134. Namun raja ini dan penduduknya, mereka sudah melepaskan agama Islam daripada diri mereka. Maknanya mereka murtad setelah kewafatan raja mereka yang bernama Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi. Dan ketika digantikan dengan seorang raja Al-Munzir bin An-Nu'man bin Al-Munzir, raja ini tidak menganut agama Islam. Okey, dan apa alasan mereka ketika mereka mengeluarkan ataupun mereka murtad daripada agama Islam? Mereka kata begini, jika benar Muhammad seorang rasul, dia tidak mati. So ini statement ataupun reason lah yang kita kata yang dikeluarkan oleh penduduk Bahrain ketika mereka tidak mahu lagi menganut agama Islam. Jadi alasan mereka, kalau Muhammad itu dia seorang rasul, dia seorang nabi, tak mungkin dia mati. So mereka kata semikian. Jadi kerana Muhammad sudah mati, buat apa kita nak beriman dengan dia, beriman dengan Tuhan dia. So ini adalah alasan yang diberikan oleh penduduk Bahrain pada masa itu ketika mereka membuat keputusan untuk murtad daripada agama Islam. Namun kita dapati walaupun keseluruhan penduduk Bahrain keluar daripada agama Islam, tetapi ada satu kota di dalam negara Bahrain itu kekal dengan keislaman mereka. Ya, dengan keislaman mereka, iaitu apa nama kotanya? Kota tersebut disebut sebagai Juwatha. Ya, kota tersebut namanya Juwatha. Kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, masih lagi pada muka surat 134, mereka sebutkan begini, seandainya Muhammad benar seorang rasul, pastilah dia tidak akan mati. Okey, mereka kata demikian. Tidak satu pun dari daerah yang berada di Bahrain tetap memegang keislamannya kecuali satu kota sahaja yang dikenal dengan Juwathan. Juwatha, kalau kita nak baca mati Juwatha lah, tapi kalau nak baca ada bunyi Juwathan, macam tu. Itu je bezaannya. Okey, Juwatha. Okey, Juwathan ni sebuah kota yang kekal dengan keislamannya. Kota inilah yang disebut sebagai pertama kali mengadakan solat Jumaat dalam keadaan yang mana seluruh penduduk Bahrain keluar daripada Islam, tetapi penduduk Juwatha tetap kekal dengan keislaman mereka, kan? Sebagai penduduk Bahrain yang berada di kota Juwatha tetap kekal dengan keislaman mereka, dan mereka melaksanakan solat Jumaat dari sekian banyak orang yang murtad, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibn Abbas. Ada hadis yang menceritakan, maksudnya ada riwayat, bukan hadis, ada riwayat daripada Ibn Abbas yang menceritakan tentang pelaksanaan solat Jumaat yang dilakukan oleh penduduk Juwatha, yang pada masa itu keseluruhan penduduk Bahrain murtad daripada agama Islam. Baik, seluruh penduduk yang murtad, kita lihat bila kota Juwatha yang satu-satunya ini masih lagi kekal dengan keislaman mereka, kota-kota lain yang sudah keluar daripada agama Islam, apa yang mereka lakukan? Mereka buat pengepungan dan juga pemboikotan tekak saya kering, ke atas penduduk ke atas kota Juwatha. Ya, mereka melakukan pengepungan wilayah dan juga pemboikotan terhadap kota Juwatha, yang mana kita dapati
bila mereka boykot, mereka kepung kota Juatha ini, tidak ada makanan yang dibenarkan masuk ke dalam kota Juatha. Jadi bandar ini dia terputus bekalan makanan. Bandar yang satu-satunya Islam ini, mereka terputus bekalan makanan sehingga mereka berada dalam keadaan yang kelaparan. Sangat-sangat. Ya, sebab itu muslimah bila kita rujuk pada muka surat 135, ya, pada muka surat berikutnya, pada perenggan yang kedua, bagaimana penceritaan berkenaan dengan apa yang berlaku terhadap kota Juatha yang satu-satunya kekal Muslim ini ataupun kekal dengan keislaman mereka, maka diceritakan begini, seluruh penduduk yang murtad telah mengepung wilayah ini dan memboikotnya. Sampai-sampai sehingga makanan pokok itu makanan asas. Makanan asas pun tidak boleh masuk kepada mereka. Ini dahsyatnya yang berlaku kepada penduduk ataupun kepada kota Juatha yang kekal keislamannya. Kepada mereka sehingga membuat mereka sangat kelaparan hingga akhirnya Allah memberikan kepada mereka dengan jalan keluar untuk mereka. Dan pada masa itu ya, kita lihat ada kisah yang mana salah seorang dari pembesar mereka berdiri sambil berpidato di hadapan kaumnya. Jadi selalunya beginilah saya lihat, bila satu tempat ini mereka berpegang dengan satu pegangan ya, atau bolehlah kalau kita nak lihat kepada konteks masa itu, bila pemimpin mereka berpegang kuat dengan satu ajaran, satu pegangan agama, orang di bawahan mereka akan turut berpegang kuat dengan ajaran itu. Kebiasaannya sedemikian. Itu juga kita lihat apa yang berlaku pada siri ataupun kisah murtad di kota-kota yang lain ataupun di negara yang lain. Contohnya apa yang berlaku di Jazirah Arab yang dipimpin oleh Sajah, seorang raja palsu wanita yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab, contohnya Al-Aswad Al-Ansi, Tulaiha tu Al-Aswad Al-Ansi. Mereka semua melihat kepada pemimpin mereka. Bila pemimpin mereka yang memiliki influence ataupun yang memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap orang bawahannya ataupun terhadap orang yang dipimpin oleh mereka, jika apa yang mereka pegang sebagai satu pegangan yang kuat, penduduk, rakyat ataupun orang di bawahan mereka akan turut berpegang kuat dengan apa yang dipegangi oleh mereka. Sama juga dengan kota Juatha ini. Kita lihat pemimpin mereka berpegang kuat dengan agama Islam. Sehingga dalam keadaan mereka ini dikepung dan diboikot, pemimpin mereka di kota Juatha berpidato, maknanya memberikan satu ucapan kepada mereka. Dengan ucapan yang bagaimana? Dia ni bangkit. Pemimpin ini dia bangkit, iaitu namanya Al-Jarud bin Al-Ma'alli. Namanya Al-Jarud bin Al-Ma'alli. Dia bangkit untuk memberikan satu ucapan kepada mereka, iaitu yang mana Al-Jarud bin Al-Ma'alli ni dia termasuk orang yang pernah berhijrah kepada Rasulullah. Maknanya dia pernah jumpa dengan Nabi SAW. Ya, ini keistimewaan yang ada pada Al-Jarud bin Al-Ma'alli. Dia pun tanya kepada penduduk kota Juathan ini, iaitu, wahai keturunan Abdul Qais, dia tanya kepada mereka, aku bertanya kepada kalian tentang satu perkara, tolong beritahu aku jawapannya jika kalian mengetahuinya, dan tolong jangan dijawab jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi Al-Jarud di sini yang merupakan pemimpin kepada kota Juathan, dia bangkit memberikan satu persoalan kepada mereka, yang mana dia kata kalau tahu jawab, kalau tidak tahu jangan jawab. Itu pertanyaan mereka, itu pertanyaan dia kepada mereka. Ya, apa pertanyaannya selanjutnya? Dia kata gini. Mereka pun kata, okey, silakan beritahu kepada kami apa yang ingin kau pertanyakan. Jadi, apa kata Al-Jarud? Tahukah kalian bahawa Allah memiliki nabi-nabi sebelum kedatangan Muhammad? Dia tanya begitu kepada penduduk kota Juathan ini. Ya, tahukah kalian sebelum Muhammad ada nabi-nabi yang lain telah Allah Subhanahu Wa Taala utuskan?
Jadi, apa yang mereka jawab kepada soalan Al-Jarud itu tadi? Ya. Maknanya mereka tahu, ya. Kemudian dia bertanya lagi, kalian mengetahuinya atau pernah melihatnya? Mereka jawab, kami mengetahuinya. Maknanya, berkenaan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Jarud tanya, kalian pernah lihat atau kalian hanya sekadar mengetahui? Mereka kata apa? Oh, kita cuma tahu sahaja. Mereka cuma tahu sahaja. Jadi, dia pun tanya, bagaimana nasib mereka sekarang? Tu bagaimana keadaannya lah. Saya boleh ubah soalan ini ataupun terjemahan ini kepada satu bentuk terjemahan yang begini. Bagaimana keadaan Nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan yang Jarud utarakan kepada penduduk Juwathan. Okey. Jadi mereka pun menjawab, semuanya telah wafat. Lihat ya Muslimah pada muka surat 136. Ya. Jadi apa jawapan mereka? Mereka semua sudah wafat. Lalu Al-Jarud dia pun memberikan satu kenyataannya di sini. Sesungguhnya Muhammad juga telah wafat sebagaimana mereka telah wafat. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu yang diutuskan sebelum Nabi SAW yang tidak pernah kalian jumpa, ya, yang tidak pernah kalian jumpa, yang tak pernah kalian bertemu empat mata dengan nabi-nabi yang kalian yakin bahawa mereka adalah Nabi Allah dan kalian yakin mereka telah wafat. Apa kata Al-Jarud di sini? Begitu juga yang berlaku kepada Nabi SAW. Baginda telah wafat. Ya, baginda telah wafat. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah ucapan Al-Jarud yang merupakan pemimpin kepada penduduk kota Juwathan yang berada di Bahrain pada masa itu. Yang pada masa itu ya Muslimah, jangan lupa, berlaku pemboikotan, berlaku pengepungan wilayah ke atas kota Juwathan yang akhirnya menyebabkan mereka keseluruhannya berada dalam keadaan yang kelaparan sangat-sangat. Sebab itu, Al-Jarud dia bangkit memberikan ucapannya ini untuk memberikan semangat kepada penduduknya. Kita dikepung bagaimanapun, kita diboikot bagaimanapun, jangan keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Nabi SAW sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba perlu dikekalkan. Ini yang cuba disampaikan oleh Al-Jarud kepada penduduk Juwathan dalam keadaan mereka diboikot, dalam keadaan mereka dikepung oleh penduduk yang ada di sekitar kota mereka sehingga menyebabkan makanan asas tidak sampai kepada mereka yang akhirnya menyebabkan juga mereka dalam keadaan kelaparan sangat-sangat. Tetapi adakah situasi pemboikotan dan juga pengepungan wilayah itu yang menyebabkan mereka tidak mendapat makanan asas itu tadi menjadi penyebab supaya mereka keluar daripada Islam? Ini yang cuba disampaikan oleh Al-Jarud kepada mereka. Namun kita lihat begini Muslimah. Setelah Al-Jarud memberikan ucapannya itu kepada penduduk Juwathan, apa kata penduduk Juwathan? Mereka kata begini. Mereka serentak juga berkata, kami bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Ini ucapan mereka secara serentak setelah Al-Jarud mengucapkan ucapannya itu tadi. Jadi mereka secara serentak mereka juga mengatakan hal yang sama. Kami bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak untuk kami sembah selain Allah. Ini ucapan mereka. Dan juga Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkaulah orang yang paling mulia di antara kami dan pemimpin kami. Ini ucapan yang diucapkan secara serentak oleh penduduk kota Juwathan setelah ucapan yang diberikan ataupun disampaikan oleh Al-Jarud itu tadi kepada mereka. Akhirnya kita dapati ya mereka tetap istiqamah di atas keislaman mereka dan mereka meninggalkan orang yang banyak tersesat. Kemudian ya kita dapati apa yang berlaku. Abu Bakar radhiyallahu an menghantar Al-Ala Al-Hadrami mendapatkan sokongan dan Al-Ala Al-Hadrami pada masa itu ketika dia
mendekati kota Bahrain, dan pada masa tersebut datanglah Thumamah bin Uthal dengan tentera yang begitu ramai, dan berdatangan pula seluruh pemimpin yang berada di dekatnya untuk kemudian bergabung dengan Al-Ala Al-Hadrami. Di sini kita lihat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengutuskan Al-Ala Al-Hadrami. Kenapa beliau mengutuskan Al-Ala Al-Hadrami di kota Bahrain? Dia bukan semata-mata untuk memberi bantuan kepada kota Juwathan. Bukan semata-mata itu. Tetapi kerana kota Bahrain, keislamannya, bagaimana asalnya? Ia adalah melalui tangan Al-Ala Al-Hadrami. Maksudnya, Nabi asalnya hantar Al-Ala Al-Hadrami ke kota Bahrain untuk menyampaikan risalah Islam, untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya, betul tak? Jadi, setelah penduduknya murtad, tanggungjawab itu diberikan sekali lagi kepada Al-Ala Al-Hadrami untuk settlekan situasi yang ada di situ. Kerana apa? Dia memahami keadaan kota Bahrain. Ya, dia tahu bagaimana selok-belok keadaan kota Bahrain, penduduknya bagaimana. Sebab itu kita lihat di sini kebijaksanaan yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dihantarkan orang yang sama. Kerana apa? Orang yang sama ini mengetahui bagaimana keadaan kota Bahrain itu. Dan tujuannya juga untuk memberikan bantuan kepada kota Juwathan yang mengalami pemboikotan dan pengepungan wilayah sehingga mereka berada dalam keadaan yang kelaparan sangat-sangat. Kerana apa? Makanan asas tidak sampai kepada mereka. Tu bekalan makanan dah habis dah. Tak dapat makanan itu masuk kepada mereka. Kerana pemboikotan dan pengepungan wilayah yang dilakukan oleh penduduk lain yang ada di sekitar kota mereka, supaya mereka ini kalau kita boikot, kita kepung, supaya mereka itu keluar daripada agama Islam. Itu tujuannya. Jadi Al-Ala Al-Hadrami sampai ke sana. Namun, Masya Allah, Tabarakallah, kita lihat di sini Muslimah. Allah berikan bantuan kepada tentera Al-Ala Al-Hadrami. Ketika dia nak dekati, maknanya belum sampai ya di sini, ketika nak mendekati kota Bahrain itu tadi, ada datang pasukan daripada tentera Thumamah bin Uthal yang memberikan bantuan ketenteraan kepada Al-Ala Al-Hadrami. Maknanya ketenteraan itu menjadi semakin besar dan kekuatannya semakin tak dapat ditandingi. Yang akhirnya nanti kita lihat kemenangan berpihak kepada tentera muslimin. Cuma di sini, sebelum itu ya, kita dapati tentera muslimin yang dipimpin oleh Al-Ala Al-Hadrami dalam kisah kita ini menghadapi banyak cabaran. Ada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka. Tak ada musibah yang berlaku ke atas mereka. Iaitu tentera Al-Ala Al-Hadrami, mereka kehilangan unta dan bekalan makanan mereka. Kalau kita rujuk pada muka surat 136, di bawah subtopik Karamah Al-Ala bin Al-Hadrami. Okay? Karamah itu kita panggil satu kemuliaan yang ada kepada seorang sahabat Nabi ini yang bernama Al-Ala Al-Hadrami. Kalau kita rujuk dalam teks kita di sini disebutkan Al-Ala adalah salah satu ataupun salah seorang dari sekian ramai sahabat Nabi yang senior, maknanya dia veteran, sahabat Nabi yang kita panggil bukan baru sehari dua bertemu dengan Nabi, tetapi dia hidup bersama dengan Nabi SAW sehingga kita gelarkan dia sebagai sahabat Nabi yang senior. Itu seangkatan dengan Abu Bakar, Umar radhiyallahu an. Okey. Kemudian dia juga disebut sebagai di kalangan sahabat Nabi yang antara yang paling berilmu dan banyak beribadah dan juga mustajab doanya. Dia dikenali sebagai sahabat yang begitu. Al-Ala Al-Hadrami ini. Sebab itu ya, ada satu perkara ataupun ada satu musibah yang berlaku ke atas tentera yang dipimpin oleh sahabat Nabi ini, iaitu Al-Ala Al-Hadrami. Iaitu dalam peperangan ini terjadi satu karamah. Ketika mereka berhenti di satu tempat dan tempat itu dinamakan sebagai Dahna. Iaitu ketika pasukan beliau belum sempat berhenti dengan sempurna,
tiba-tiba unta-unta mereka menjadi beringas. Beringas ni maksudnya mengamuk. Tak tahu kenapa, unta tentera Al-Ala Al-Hadrami ini mereka ni mengamuk. Okay, unta-unta ni semua mengamuk yang menyebabkan unta tersebut lari bertempiaran tinggalkan mereka, yang mana mereka bawa apa? Unta-unta ini bawa bekalan makanan, bawa kemah, bawa minuman yang mereka miliki. Sehingga tentera Al-Ala Al-Hadrami ini tinggal sehelai sepinggang di padang pasir. Tak ada satu benda pun yang mereka miliki. Okey, ini berlaku sebelum mereka sampai ke Bahrain. Jadi waktu itu mereka berdiam di tempat itu dan hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja. Sebab tu saya kata tadi sehelai sepinggang. Itu je yang ada. Apa yang ada dekat badan mereka itu sahajalah yang mereka bawa. Dan mereka ni dalam kejadian ini mereka usaha sebenarnya untuk mencari unta mereka. Kan? Namun tidak seekor pun unta yang dapat mereka kejar, yang akhirnya waktu itu mereka pun ditimpa dengan perasaan yang resah dan gelisah. Mereka dah jadi hopeless lah kata. Dah tak ada harapan dah kita ni. Makanan tak ada, minuman tak ada. Ni dekat padang pasir lah. Bukan berhenti dekat NR Melaka ke apa. Bukan gitu. Ini dah memang tak ada makanan langsung dah ni. Nak buat macam mana? Air pun tak ada. Kita boleh survive ke tanpa air? Tidak boleh. Jadi tentera ni mereka dalam keadaan yang betul-betul dah tak tahu dah nak buat bagaimana. Kemudian akhirnya kita lihat ya, apa yang berlaku kepada mereka sampai ada di kalangan mereka yang memberikan wasiat antara satu dan yang lain. Apa maksudnya? Mereka dah rasa dah nak mati dah ni. Jadi kalau aku mati dulu, aku bagi wasiat kepada engkau, nanti kalau sekiranya engkau selamat, buat apa kepada ahli keluarga aku dan sebagainya. Itu berlaku kepada tentera Al-Ala Al-Hadrami. Akhirnya, maka salah seorang pembantu Al-Ala memanggil dan mengumpulkan mereka. Jadi, pembantu maknanya PA lah, PA kepada Al-Ala Al-Hadrami ni, panggil mereka semua, kemudian jumpa Al-Ala Al-Hadrami yang merupakan pemimpin kepada mereka ini, dan Al-Ala Al-Hadrami mula memberikan ucapannya kepada mereka. Iaitu Al-Ala Al-Hadrami kata begini, "Wahai hadirin sekalian, bukankah kalian orang Islam?" Al-Ala tanya kepada, bukankah kalian orang Islam? Itu seorang Muslimin, bukankah kalian sedang berperang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong agama Allah? Ini soalan-soalan yang diajukan oleh Al-Ala kepada mereka. Dan apa jawab mereka? Ya, benar. Maksudnya apa? Ya benar, kami adalah orang Islam. Kami adalah orang yang berperang di jalan Allah. Dan kami adalah orang yang nak menolong agama Allah. Ini jawapan yang diberikan kepada Al-Ala. Kemudian, Al-Ala pun kata begini, demi Allah, bergembiralah. Dia tidak akan menghinakan kalian dalam keadaan seperti ini. Jadi Al-Ala ini dia berikan harapan kepada para tenteranya supaya jangan berputus asa dengan Allah. Kerana apa? Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, jiwanya kental. Tidak berputus asa hanya semata-mata kehilangan unta. Tidak berputus asa hanya semata-mata kehilangan bekalan makanan dan air. Bukan begitu keadaannya. Jadi begini Al-Ala kata kepada mereka, kita ni kalau nak berjuang di jalan Allah, betul-betul berjuang di jalan Allah. Jangan berputus asa dengan Allah. Kan Allah pasti bantu kita. Yakin dengan Allah. Ini yang cuba diucapkan oleh Al-Ala kepada tenteranya. Jadi, kemudian azan subuh dikumandangkan ketika terbit fajar. Masa itu, masuklah waktu solat subuh. Jadi, azan subuh pun dikumandangkan. Dan Ala mengimamkan solat mereka, seluruh pasukan. Dia menjadi imam solat pada masa itu. Selesai solat, Al-Ala duduk bersimpuh dengan kedua lututnya dan orang pun duduk sebagaimana yang beliau duduk itu tadi. Mulailah dia berdoa sambil mengangkat tangannya dan orang-orang pun berbuat hal yang sama. Hingga matahari terbit dan mulailah orang-orang melihat cahaya matahari semakin terang sedikit demi sedikit sedangkan dia berusaha keras bersungguh-sungguh dalam doa dan mengulangnya.
Jadi Al-Ala Al-Hadrami, dia berdoa kepada Allah, berdoa dan terus berdoa dalam keadaan yang sedemikian. Ya, ketika sampai pada doa ketiga kalinya, tiba-tiba Allah ciptakan untuk mereka tepat di samping mereka sumber air. Ni Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu subtopik ini kata apa? Karamah yang Allah berikan kepada Al-Ala Al-Hadrami. Berkat doanya sebagai orang yang Allah angkat doanya mustajab tu tadi. Disertai juga, jangan lupa, doa tenteranya yang dia pimpin itu tadi supaya angkat tangan doa kepada Allah. Akhirnya apa yang Allah tunjukkan kepada mereka? Allah berikan kepada mereka dengan satu bantuan. Allah munculkan di tepi mereka dengan sumber air yang tidak disangka-sangka. Tak disangka-sangka itu berlaku kepada tentera Al-Ala Al-Hadrami ini. Kemudian Allah ciptakan untuk mereka tepat di samping mereka sumber air, maka Al-Ala dan pasukannya segera mendatangi tempat itu. Mereka pun bila nampak sumber air itu, Masya Allah, tabarakallah, mereka pun segera pergi ke tempat sumber air tersebut. Mereka minum dan mandi sepuas-puasnya. Lalu ketika siang mulai meninggi, maknanya dah nak masuk waktu tengah hari kan, apa yang mereka lihat? Tiba-tiba seluruh unta-unta mereka kembali berdatangan dari segala penjuru lengkap dengan perbekalan yang ada di atas punggung mereka, itu di atas badan mereka. Tidak seorang pun yang merasa kehilangan walaupun hanya seutas tali. Bagaimana unta itu lari, tinggalkan mereka, begitulah keadaannya. Tidak ada satu pun benda yang hilang daripada unta. Kalau ada makanan, ada makanan lah. Kalau ada air lah di atas unta yang telah tinggalkan mereka. Begitu sekali Allah berikan bantuan kepada tentera Al-Ala Al-Hadrami ini. Allah selamatkan mereka. Kerana apa? Keyakinan mereka, husnuzan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan bantuan kepada mereka. Tapi asalnya kita lihat kan hampir berputus asa, bukan? Namun Allah Subhanahu wa taala di situ dengan daripada nasihat Al-Ala Al-Hadrami itu tadi dan juga berkat doa mereka kepada Allah, akhirnya datanglah bantuan yang tidak mereka sangka-sangka. Dan mereka pun teruskan perjalanan mereka ke kota Bahrain dan akhirnya mereka pun berperang dengan penduduk Bahrain. So di sini Muslimah kita lihat setelah Allah berikan bantuan itu tadi, mereka sampai ke kota Bahrain. Berlakulah peperangan antara penduduk Bahrain dan juga tentera Al-Ala Al-Hadrami. Peperangan yang begitu dahsyat juga yang akhirnya menyebabkan kekalahan berpihak kepada kaum murtad iaitu penduduk Bahrain dan kemenangan berada di pihak tentera muslimin. Dan kita juga dapati dalam peperangan ini sebahagian daripada mereka lari ke Ad-Darain. Ke Darain, sebuah tempat lah yang mana mereka seberang dengan menggunakan sampan untuk sampai ke tempat ini. Saya tidak mahu baca secara keseluruhannya lah berkenaan apa yang berlaku di dalam peperangan itu. Cuma yang penting yang perlu kita ambil intipati daripada perbincangan ini ialah kemenangan berada di pihak tentera Al-Ala Al-Hadrami, kekalahan berada di pihak musuh. Sebahagian daripada pihak musuh berjaya melarikan diri ke sebuah tempat bernama Darain. Okey. Dan di sini kita lihat pada muka surat 138, mereka menaiki perahu menuju ke sana. Yang lari ini, sebahagian musuh yang lari ke Darain, mereka naik perahu untuk sampai ke tempat tersebut. Dia merupakan satu tempat lah yang berada di Bahrain. Dia bukan luar daripada kota Bahrain, tidak. Tapi masih lagi berada dalam negara Bahrain dan dia merupakan satu tempat kawasan dalam negara Bahrain itu. Jadi namanya Darain. Mereka naik sampan, lari ke tempat Bahrain ini. Dan pada masa itu, apa kata Al-Ala? Dia perintahkan tenteranya ini, pasukannya mengejar musuh ke Darain itu tadi. Jadi pihak musuh setelah dikejar itu kalah. Namun ada satu lagi peristiwa yang berlaku ke atas tentera muslimin ketika mereka mengejar musuh Allah itu tadi. Nak pergi ke Darain ni ya Muslimah, kena naik sampan. Maknanya kena seberang. Kena seberang satu perairan ini menuju ke Darain.
Dan pada masa itu, ketika Al-Ala berkata kepada kaum muslimin, rujuk yang muslimah muka surat 139, ya, di perintah yang atas sekali. Dia kata gini kepada kaum muslimin, mari kita berangkat menuju Darain untuk memerangi musuh yang berada di sana. Segenap tentera segera mematuhi perintahnya. Jadi semua tentera ni yang ada ikut perintah yang dikeluarkan oleh Al-Ala Al-Hadrami. Mereka mulai bergerak hingga sampai di tepi pantai dan bersiap-siap untuk mengejar perahu musuh. Namun, jarak antara mereka dengan perahu sudah begitu jauh. Maka Al-Ala pun langsung masuk ke laut dengan kudanya. Al-Ala ni, dia masuk ke laut tu dengan kuda dia. Dia masuk ke laut dengan kudanya sambil berdoa, Ya Allah yang maha pemurah dan penyayang. Ya Allah yang maha bijaksana dan mulia. Ya Allah yang maha esa dan tempat bergantung. Ya Allah yang maha hidup dan senantiasa mengurusi makhluknya. Ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah Rabb kami. Al-Ala, dia berdoa dengan doa ini. Kemudian dia perintahkan tenteranya untuk mengucapkan doa yang sama sebagaimana dia. Okay, dia perintahkan tenteranya untuk mengucapkan doa yang sama sebagaimana dia. Dan langsung masuk ke dalam laut bersama dengan kuda mereka. Pelik di sini, kuda itu dapat menyeberangi lautan itu tadi dengan lancar sekali. Akhirnya sampai ke Darain dan mereka berperang dengan pihak musuh. Hasilnya, kemenangan berpihak kepada tentera muslimin. Begitu pengakhiran kisahnya. Bila sampai ke Darain, okay, tentera muslimin menang, kemenangan yang tak dapat disangka lagi. Harta rampasan perang dapat diperoleh sehingga kalau kita lihat pada perenggan yang terakhir di situ, disebutkan bahawa Al-Ala berhasil membawa kembali, kemudian Al-Ala Kemudian Al-Ala membahagi-bahagikan harta rampasan perang untuk prajuritnya, tenteranya. Setiap penunggang kuda mendapatkan 6,000 dinar dan setiap pasukan berjalan kaki mendapatkan 2,000 dinar, padahal jumlah pasukannya lumayan banyak. Maknanya tentera Al-Ala Al-Hadrami begitu ramai sekali. Namun kita lihat di sini, hasil daripada peperangan ini dia dapat membahagikan harta peperangan yang begitu banyak kepada tenteranya yang ramai. Kita dapati daripada kisah ini, ya muslimah. Dan setelah itulah Abu Bakar radhiyallahu an datangkan kepada Al-Ala di sana dengan seorang utusan untuk mengucapkan terima kasih di atas dan juga tahniahlah di atas kejayaan beliau menumpaskan pihak musuh dan di atas prestasi yang ada pada ketenteraan yang beliau pimpin. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an hantarkan utusan untuk menyampaikan ucapan itu kepada beliau, Al-Ala Al-Hadrami ini. Namun kita dah habis kisah berkenaan dengan apa yang berlaku di kota Bahrain itu tadi. Maknanya kota Bahrain kembali kepada keislaman mereka setelah mereka kalah di dalam peperangan ini. Kemudian pihak tentera pihak tentera muslimin menang dan mendapatkan satu kemenangan yang masya-Allah tabarakallah, yang mana kita dapati ada bantuan Allah di sana. Banyak perkara-perkara yang berlaku kepada tentera muslimin dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala turut hadir kepada mereka. Pengajaran yang kita nak ambil daripada keseluruhan kisah yang kita bincangkan berkenaan dengan kemurtadan penduduk Bahrain, ini ialah ada dua perkara yang ingin saya sentuh. Ya, daripada keseluruhan kisah ini. Pertama kita lihat begini. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi, para anbiya juga meninggal dunia. Itu buktinya. Kenapa saya highlightkan pengajaran ini? Kerana kita lihat begini. Ketika penduduk Bahrain mereka mengambil keputusan
untuk murtad daripada agama Islam. Apa alasan mereka? Mereka kata, kalau Muhammad itu adalah seorang nabi, dia tidak akan mati. Tapi kalau kita nak pusing balikkan statement mereka tu begini. Kalau kita benar-benar seorang hamba Allah yang memahami berkenaan dengan penciptaan Allah, kita tidak akan senang-senang keluar daripada agama Islam dan kita tak akan mudah-mudah memberikan statement yang sedemikian. Kerana apa muslimah? Di dalam Al-Quran jelas, ya, dalam Al-Quranul Karim jelas memberitahukan kepada kita bahawa tidak ada benda yang kekal di atas muka bumi ini. Para anbiya juga tidak kekal maknanya. Sebab itu saya datangkan dengan surah An-Nahl pada ayat yang ke-96. Sila rujuk muslimah dalam Al-Quranul Karim. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Nahl pada ayat 96. Dalam surah An-Nahl pada ayat 96, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Sebenarnya apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap. Apa yang ada pada diri kita ni muslimah, ia tidak akan kekal. Apa pun yang kita ada, ia takkan kekal. Hatta nyawa yang kita miliki sekarang ini, ia takkan pernah kekal. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat yang ke-96 ini. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Tidak ada yang ada pada engkau itu akan apa yang ada pada engkau akan habis dan hilang lenyap, dan apa yang ada pada sisi Allah akan tetap kekal. Maknanya apa yang menjadi milik Allah ia akan tetap kekal, tapi apa yang ada pada kita ia tidak akan kekal. Kalau kita faham tentang hal itu, nyawa kita ini yang kita ada, ia kekal ke tidak? Tidak kekal. Semua kita akan mati. Jadi, perlukah kita kata kalau dia betul lah Nabi Allah, dia takkan mati? Tak. Sebab Nabi adalah manusia. Nyawa yang dia ada adalah pinjaman daripada Allah. Allah berhak untuk matikan dia. Ya, Allah berhak untuk matikan dia. Ini adalah akidah kita muslimah. Pegangan kita, keimanan kita berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dalam ayat ini Allah kata begini, orang yang memahami berkenaan dengan konsep ini, berkenaan dengan ketidakkekalan yang ada pada diri kita, walanajziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami membalas orang-orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Bila kita faham bahawa apa yang kita ada tidak kekal dan kita sabar dengan ketidakkekalan yang kita ada itu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada kita dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan, daripada apa yang kita lakukan. Perkara ini juga Allah sudah sebutkan di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-144. Ya, dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-144, saya kira saya pernah sebutkan juga berkenaan dengan ayat ini pada perbincangan kita di sesi-sesi yang lepas. Saya ada pernah sebutkan ketika berlaku golongan murtad yang pertama, kedua, ketiga kan, ada juga saya highlightkan tentang ayat ini. Itu surah Ali Imran ayat 144, iaitu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa sayajzillahu syakirin. Apa kata Allah muslimah dalam ayat ini? Surah Ali Imran ayat 144. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Allah ingatkan kepada kita, Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa rasul sebelumnya. Maknanya sebelum Nabi ada rasul-rasul yang lain, ada nabi-nabi yang lain yang telah mati ataupun terbunuh. Yang mana Nabi itu telah meninggal dunia, telah wafat, tidak ada lagi.
Jika demikian, jadi Allah kata begini kepada kita, jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik atau patutkah kamu kembali ke berpaling tadah menjadi kafir atau menjadi murtad maksudnya? Allah tanya begitu kepada kita, kan? Allah tanya dengan sedemikian kepada kita. Dalam surah Ali Imran ayat 144, kalau Nabi Muhammad itu mati ataupun dia mati terbunuh, adakah kita ni nak berpaling tadah daripada agama yang dah kita pegang? Ini persoalan yang Allah utarakan pada surah Ali Imran ayat 144. Maknanya Allah dah ingatkan kepada seluruh masyarakat Islam ketika Nabi hidup lagi. Sebab apa? Ayat ini pastinya turun ketika Nabi masih hidup. Ya, dan ia sampai kepada masyarakat Islam pada masa itu. Kerana Nabi SAW bukan insan yang menyembunyikan ilmunya. Nabi sudah sampaikan kepada masyarakat Islam pada masa itu bahawa baginda akan mati. Dan Allah ingatkan, adakah kalau aku mati, kalian akan berpaling tadah daripada agama ini? Sudah Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 144. Maknanya peringatannya sudah ada. Sebab itulah juga yang disebutkan oleh siapa? Pemimpin kepada kota Juwatha yang bernama Al-Jarud yang sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dia ingatkan kepada penduduk kota Juwathan berkenaan dengan nabi-nabi yang sebelumnya yang telah wafat. Kalian tak pernah jumpa mereka, tapi kalian yakin mereka telah wafat. Kalian beriman bahawa mereka itu adalah Nabi Allah, bukan? Sekarang Nabi SAW sudah wafat. Adakah itu menjadi satu alasan untuk kita keluar daripada agama Allah semata-mata Nabi wafat? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah peringatkan berkenaan dengan hal ini. So, bolehkah kita menggunakan ia sebagai satu alasan untuk kita mengeluarkan diri kita daripada agama Islam? Maka itu adalah satu statement yang tidak wajar kita keluarkan. Ini yang berlaku kepada penduduk Bahrain pada masa itu. Tapi kalau mereka ingat balik berkenaan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan itu, mereka akan sedar. Mereka akan sedar. Tidak sepatutnya mereka pandai-pandai keluarkan hal-hal yang sedemikian. Sebab tidak ada benda yang kekal di atas muka bumi ini. Hatta seorang Nabi, dia tidak kekal. Okey, baik. Seterusnya yang kedua muslimah. Kita lihat begini. Berkenaan dengan doa adalah senjata orang yang beriman. Allah bersama dengan orang yang berdoa. Betul tak? Kita lihat tadi. First kali, mungkin saya terlupa untuk highlightkan kisah itu. Penduduk Juwathan, iaitu kota Juwathan ni, ketika mereka diboykot, mereka dikepung wilayahnya sehingga tidak ada satu pun makanan asas yang boleh masuk ke kota mereka. Last kali yang mereka buat ialah berdoa kepada Allah. Ada poinnya, ada kisahnya dalam kitab kita ini. Cuma saya tak sebutkan tadi. Saya terlepas tadi ya. Mereka berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah datangkan bantuan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Abu Bakar radhiyallahu an hadirkan Al-Ala Al-Hadrami untuk membantu mereka. Satu. Okey. Kedua, kita lihat apa yang berlaku kepada tentera Al-Ala Al-Hadrami dalam kisah kita ini. Ada dua keadaan yang mana kedua-dua keadaan memang amat memerlukan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapati Al-Ala Al-Hadrami memimpin tenteranya dengan apa? Dengan doa. Minta kepada Allah agar berikan bantuan dan kekuatan kepada mereka supaya mereka survive. Mereka berada dalam keadaan yang dapat meneruskan ekspedisi mereka. Iaitu ketika mereka kehilangan bekalan makanan dan juga unta milik mereka. Sehingga mereka hampir berputus asa, bukan? Tapi Al-Ala Al-Hadrami ajar mereka tentang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Begitu juga ketika mereka menyeberangi lautan bersama dengan kuda-kuda mereka. Kalau lihat kepada logik akal, boleh ke tidak?
Tak boleh. Tetapi Al-Ala Al-Hadrami perintahkan kepada tenteranya agar berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan di sini muslimah kita lihat, doa itu benar-benar ia menjadi senjata bagi orang yang benar-benar beriman. Saya kata apa ya? Benar-benar beriman kepada Allah. Yang keyakinannya diletakkan betul-betul kepada Allah. Kerana apa? Nabi SAW ada bersabda kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada kita. Apa kata Allah? Aku bersama dengan hamba-Ku idza da'ani, jika sekiranya hamba aku berdoa kepada aku. Sebab itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan memperkenankan doa kalian. Jadi jelas kepada kita, jangan sesekali kita meremehkan kekuatan doa ataupun kita meremehkan doa yang Allah berikan kepada kita ini. Di samping doa itu adalah ibadah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi? Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa yang merupakan ibadah dalam kehidupan kita ini, ya muslimah, ia mampu menjadi senjata yang begitu tajam untuk kita mengalahkan pihak musuh. Kita ada doa, gunakan doa itu untuk setiap genap ataupun setiap sisi kehidupan kita ini agar kita mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melalui kehidupan yang penuh dengan cabaran dan ujian. Allah itu ada bersama dengan hamba-Nya ketika hamba-Nya ingat kepada Allah. Ingat Allah, Allah itu ada sentiasa bersama dengan kita. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Okey, saya tutup. Oh, belum tutup lagi. Kita kena ambil soal jawab ya, kalau ada. Jika ada soal jawab di sana, saya persilakan. Ada ke tidak? Saya berikan kesempatan kepada muslimah semuanya untuk bertanya. Jika sekiranya ada persoalan ataupun perkara yang tidak difahami ya, berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiki barakallah. Terima kasih ya Umi Salihah atas doanya. Ya, waalaikumsalam kepada semua yang beri salam kepada saya. Minta maaf lah ujung-ujung baru nak jawab salam ya. Okey, saya kira kita tidak ada sebarang persoalan di sana. Maka baik juga kita tutup kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini mendapat manfaat dan kita dapat pengajaran yang banyak daripada kisah murtadnya penduduk Bahrain dan kembali mereka kepada keislaman dan juga apa yang berlaku ke atas tentera Al-Ala Al-Hadrami. Baik muslimah, terima kasih di atas kesudiannya untuk turut bersama saya pada pagi ini dan insya-Allah kita bertemu di minggu hadapan pada hari yang sama dan waktu yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.